Salam sejahtera dan salam hormat. Berita pagi Sarawak hari ini edisi Khamis 12 November bersama saya Vanessa Mering. Usahawan kecil Sarawak digalak untuk mendaftar perniagaan dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Narodin Majais memberitahu pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun semalam, peniaga yang berdaftar akan membolehkan mereka menikmati pelbagai pinjaman termasuk bantuan daripada kerajaan. Untuk tujuan itu, pihak kementerian sedang giat mengadakan pelbagai bengkel dan seminar termasuk program Jom Register bagi memberi pendedahan kepada peniaga mengenai kepentingan mendaftarkan perniagaan mereka. Pada persidangan yang sama, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu kerajaan komited membantu pekebun kecil kelapa sawit dan lada. Ini dibuktikan menerusi Belanjawan Sarawak 2021 yang memperuntukkan sebuah dana khas berjumlah 60 juta ringgit bagi membantu golongan tersebut. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata dana itu akan memberi manfaat kepada hampir 75,000 orang pekebun kecil kelapa sawit dan lada di negeri ini. Dalam pada itu juga, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis turut mendedahkan kerajaan telah memperuntukkan bantuan makanan bernilai lebih 20.3 juta ringgit kepada penduduk skim penempatan semula Murum. Jelasnya peruntukan itu disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dari tahun 2014 sehingga 2019. Perkembangan berkaitan Adun Kabung Muhammad Chi Kadir dalam sesi persidangan semalam juga meminta kerajaan negeri untuk melaksanakan projek tukun tiruan di perairan pesisir Pantai Kabung. Jelasnya ia amat diperlukan untuk menghalang nelayan Pukat Tunda daripada menceroboh perairan. Muhammad Chi Kadir menambah, projek itu juga bermanfaat dan merupakan satu kaedah berkesan untuk meningkatkan populasi ikan di kawasan tersebut. Dengan adanya projek tukun tiruan, ujarnya ia sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan pesisir Pantai Kabung dan beliau juga berharap akan mendapat sebahagian daripada peruntukan yang berjumlah 23 juta ringgit bagi kawasannya untuk tahun hadapan. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak mencecah 4 digit iaitu 1,011 kes selepas 14 kes baru dilaporkan semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya berkata kesemua kes baru berkenaan adalah di daerah Kuching. Daripada jumlah tersebut, 12 kes merupakan kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang telah dilaporkan sebelum ini. Manakala 2 kes lagi membabitkan kes saringan kendiri dan kes saringan individu yang bergejala. Dalam pada itu, 20 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Seramai 12 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge ini adalah dari Hospital Umum Sarawak, 6 kes dari Hospital Miri dan 2 kes dari Hospital Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat semalam kekal seramai 860 orang. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM telah melakukan pemeriksaan ke atas 15,897 kenderaan sejak hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan di daerah Kuching. JPBN berkata daripada jumlah itu sebanyak 7,538 jumlah kenderaan telah diperiksa. Setakat semalam juga, sebanyak 27 kompaun telah dikeluarkan pihak polis melibatkan 18 kompaun di daerah Kuching, 4 di Padawan, 2 di Miri, 2 di Sibu dan 1 di Sarike. Dalam pada itu, JPBN memaklumkan semua laporan yang dikeluarkan adalah berdasarkan maklumat dan fakta sahih dan bukan maklumat yang dimanipulasikan. Menurut kenyataan itu, JPBN sentiasa berusaha melaporkan maklumat yang sahih dan telus agar tidak mengelirukan orang awam. Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Zon Merah kekal ditutup. Namun permohonan pembukaan Tadika dan Taska di Zon Merah boleh dikemukakan kepada Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK jika terdapat keperluan mendesak.
Sehubungan itu, Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata permohonan tersebut kemudian akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN untuk pertimbangan dan kelulusan akan diberikan mengikut kes. Menurut beliau, pengusaha tadika dan taska boleh mengemukakan permohonan jika terdapat permintaan mendesak daripada ibu bapa, terutamanya mereka yang bertugas sebagai pekerja barisan hadapan atau frontliners dan penyedia perkhidmatan yang mempunyai kesukaran untuk mendapatkan penjaga ketika mereka bertugas. Menteri itu menambah tadika dan taska zon lain pula dibenarkan beroperasi berkuat kuasa serta merta. Bagi zon hijau ataupun yang bukan merah, luar daripada Kuching, taska dan tadika diberi kebenaran untuk beroperasi serta merta. Jadi boleh beroperasi dengan mematuhi SOP yang telah kita sediakan dan patuhi dengan tepat sekali . Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching. Polis Limbang mengeluarkan 11 kompaun dalam satu operasi pemantauan terhadap pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di daerah Limbang semalam. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad memberitahu pemantauan dilakukan di kawasan-kawasan tumpuan seperti di Pasar Tamu, Pasar Cina, bangunan Limbang Plaza dan restoran. Superintendent Abang Zainal berkata operasi yang bermula 9 pagi dan berakhir 2.30 petang itu telah mengeluarkan kompaun kepada pemilik premis, pekerja dan pelanggan yang berumur antara 19 sehingga 52 tahun kerana didapati melanggar SOP yang telah ditetapkan. Jelasnya, antara kesalahan yang direkodkan adalah gagal mengimbas kod aplikasi MySejahtera atau mendaftar secara manual sebelum memasuki premis selain tidak memakai pelitup separuh muka. Justru katanya tindakan itu adalah satu kesalahan di bawah perkara 10 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit / nombor 8. Ketua Kaum dan Tuai Rumah Panjang memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat berkaitan pembudayaan norma baru di peringkat akar umbi. Pegawai Penerangan Malaysia Daerah Miri Wahid Muhammad berkata maklumat tersebut perlu diketahui oleh masyarakat di kawasan luar bandar supaya mereka dapat mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Wahid berkata demikian ketika merasmikan program Sepakat Ed Komuniti Pembudayaan Norma Baharu Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Miri di Dewan Masyarakat Berkenu. Beliau memaklumkan program tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran dan memperkasa komuniti untuk melindungi diri, keluarga dan komuniti masing-masing dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 sekaligus membudayakan norma baharu. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Limbang kini dalam keadaan siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan banjir ekoran musim monsun timur laut yang sedang dihadapi negara ketika ini. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Limbang, Kapten Pertahanan Awam Sulaiman Salama, APM Daerah Limbang telah dilantik sebagai sekretariat di peringkat daerah dan bertanggungjawab bagi pengoperasian bencana. APM Limbang telah bersiap sedia dari segi menghadapi monsun timur laut MTL, baik daripada semua keseluruhan logistik yang sedia ada, begitu juga dengan kekuatan anggota yang kita ada, khususnya daerah Limbang ini. Kita telah mempersiapkan dari segi latihan-latihan khusus yang berterusanlah di peringkat daerah Limbang. Tambahnya, walaupun berdepan dengan kebiasaan baharu, beliau yakin anggota APM Limbang yang sedia ada mampu mempraktikkan segala pengalaman dan kemahiran kerja yang mereka ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pejabat APM Daerah Limbang. Dalam pada itu, beberapa anggota APM Limbang yang ditemui menyatakan kesiapsiagaan mereka untuk bertugas di musim monsun timur laut ini. Dalam COVID-19 ini bersama dengan MTL, saya meningkatkan tahap stamina saya menjaga kesihatan dengan pemakaian pemasangan PPE itu sentiasalah dipatuhi semasa bertugas atau menjalani hal-hal berkaitan sama ada rutin harian maupun bertugas. Bagi logistik APM Limbang, kami telah diamankan oleh Pegawai Pertahanan Awam Daerah Limbang untuk
sebilang masa menjaga logistik yang sedia ada dan siap siaga untuk dikerahkan apabila berlaku bencana di bahagian Limbang. Pasukan Gerakan Am PGM Miri telah merampas stok barangan seludup yang belum lulus cukai kastam dengan nilai mencecah 2.2 juta ringgit di 3 lokasi berbeza yang dijalankan di Bandaraya Miri Selasa lepas. Menurut Komander PGA Brigade Sarawak SAC Manca Atta, dalam operasi itu pihaknya telah menjumpai pelbagai barangan seludup tanpa cukai termasuk rokok dan minuman keras. Hasil pemeriksaan telah menemui 14,174 karton rokok, pelbagai jenis dan 422 kotak minuman keras, pelbagai jenama yang disimpan di 3 premis berbeza. SAC Manca yang dihubungi pemberita semalam turut mendedahkan seorang lelaki tempatan yang dipercayai penjaga stor juga ditahan untuk siasatan lanjut. Barang rampasan telah diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Miri untuk disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Dedahnya lagi, sepanjang 3 minggu ini, pihaknya telah mencatatkan nilai rampasan mencecah 7 juta ringgit di seluruh Sarawak. Operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan bagi mencari seorang lelaki warga emas berusia 77 tahun bernama Bri bin Langir dipercayai lemas di Sungai Kampung Medong seberang Dalat. Laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri menyatakan sepasukan anggota dari Balai Mukah terlibat dalam operasi tersebut yang turut disertai Polis, Angkatan Pertahanan Awam APM, rela dan penduduk kampung. Operasi SAR diteruskan dilakukan dengan kaedah carian permukaan di lokasi mangsa dipercayai jatuh sekitar 100 meter dari hulu dan hilir lokasi mangsa hilang. Menurut saksi, mangsa dikatakan ingin mengambil alang belian yang hanyut di Jelatong Lama oleh arus sungai yang deras. Beliau melepaskan alang belian tersebut dan cuba berenang ke Jelatong berhampiran tetapi mangsa terus tenggelam. Operasi ditangguh pada pukul 6.30 petang semalam dan akan disambung semula pagi ini. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saya Vanessa Mering. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.